Kalau kita bayar dalam keadaan kita tak sedar, kita tak risau. Kerana dimasukkan dalam harga barang atau perkhidmatan. Macam gunting rambut kata, gunting rambut. Dia gunting rambut dulu RM5. Sekarang you kena bayar RM6. Kalau kita tanya kenapa RM6 sekarang, dia kata sebab barang semua sedang naik. Sebenarnya RM1 itu GST lah, lebih kurang implikasi. Sebab kalau tanpa GST tidak ada kenaikan. Jadi kerana kenaan kepada cukai itu menyebabkan dipindahkan kepada barang dan perkhidmatan, menyebabkan harga ini meningkat. Tidak jawab yang mana tu? Ulang semua nanti Okey. Adik dia pakai tudung hitam. You minat berkenaan dengan persoalan statistik yang boleh kita bandingkan. Dia kata berkenaan dengan purchasing power tadi. Ya, saya rasa yang you nak tahu yang saya sebut tadi ialah dipanggil purchasing power parity. Maksudnya perbandingan purchasing power parity. Maksudnya perbandingan di antara kuasa beli. Apa maksud dia? Orang di Penang dengan orang di Kelantan, dia tak sama kuasa beli dia. Orang di Selangor dengan di Johor tak sama kuasa beli. Orang di Ijuk di Unicel dengan di Chokit tak sama kuasa beli dia. Kenapa? Sebab harga barang di Ijuk, harga sewa, harga perkhidmatan gunting rambut di Ijuk tak sama dengan di Chokit. Betul tak? Betul. Harga keropok di Terengganu tak sama dengan keropok di Shah Alam. Maka tidak adil kalau kita kenakan kos ataupun cukai kepada orang sama saja tanpa mengambil kira kawasan dia duduk, kos hidup, kemudian purchasing power. Purchasing power maksudnya kuasa beli. Kuasa beli ini bermaksud dengan wang yang ada di tangan, berapakah barang yang boleh beli berbanding dengan orang tu wang yang sama di kawasan lain, dia boleh beli berapa barang. Faham tak pasal purchasing power? Tahu kan? Jadi kita tak boleh kenakan cukai kepada semua orang sama saja ratio atau rate dia, kadar dia, tanpa kita kira purchasing power dia. Tak adil. Sebab itulah di Malaysia kita kena minta desak kepada pembuat dasar supaya mengambil kira keadaan purchasing power parity tadi. Barulah kita boleh wujudkan keseimbangan dalam pendapatan, gaji dan juga perbelanjaan dalam masyarakat Malaysia. Tak kira lah antara kaumnya, antara wilayahnya, antara negeri, kita mesti ada satu ukuran untuk membandingkan kos hidup ataupun purchasing power seperti yang disebutkan. So soalan tu soalan yang baik. Tanya lecturer suruh dihuraikan berkenaan dengan benda ni. Kita di kampus, kita mesti gunakan kesempatan dalam kampus kita untuk bertanya, dan lecturer awak punya avenue yang sangat baik untuk mengkaji. Kalau dia tak dapat maklumat ni, suruh dia cari sumber itu untuk disampaikan kepada kita semua semasa dalam kampus. Dan kita mesti jadi mahasiswa yang dynamic, yang selalu, orang kata selalu energetik dalam isu-isu yang menyentuh tentang masyarakat dalam negara kita. Baru kita jadi pejuang kepada orang yang teramai. Kita terpilih masuk di kampus atau universiti ni, ramai yang tak berpeluang kan. Jadi kita mesti menjadi, orang kata, the fighter to the masses. Orang yang ramai tak berjaya untuk masuk dan dapat ilmu macam kita dapat dalam kampus. So we should play that role as the caretaker of the masses di luar sana. Boleh? Boleh? Okey? Boleh. Soalan kenapa 6% GST yang tanya oleh saudari tadi ya. Okey, kalau kita lihat di Singapura itu sendiri melaksanakan GST pada tahun 1994. Pada awalnya Singapura melaksanakan dengan kadar 3%. Okey, tapi kerajaan pada masa tersebut menjanjikan tidak ada kenaikan selama 5 tahun.
5 tahun adalah untuk membiasakan rakyatnya terhadap cukai tersebut. Tetapi akhirnya kerajaan menaikkan kadar cukai dalam 1 tahun melebihi perjanjian 5 tahun. Akibat setelah kerajaan mendapat lebihan pendapatan dan menjana pendapatan rakyatnya sendiri, yang menjadikan pendapatan yang per kapita yang tinggi di dunia adalah pendapatan daripada Singapura itu sendiri. Kalau kita lihat sekarang ini, nak tengok gaji orang yang banyak dekat Singapura lah. Okey, jadi kenaikan sampai 7% pada masa sekarang. Tapi kenapa di Malaysia ini melaksanakan 6%? Tapi kita kena tahu bahawa kos mentadbir GST ini juga memakan belanja yang cukup besar. Lagipun dalam masa sekarang kerajaan menginginkan pendapatan yang segera dalam keadaan yang banyak untuk menampung jumlah hutang yang semakin meningkat. Jadi dengan adanya pertambahan pendapatan daripada GST ini, mungkin kerajaan boleh menampung kadar hutang yang ada. Seterusnya, kenapa saya setuju GST? Kenapa saya kata setuju GST? Itu cukai yang baik, tapi bukan nak laksana sekarang. Mungkin akan datang bila laksana. Kalau kita lihat negara yang melaksanakan GST adalah ada negara yang melaksanakan GST dengan terus menggunakan pendapatan daripada GST ini untuk membangunkan pendidikan dia. Tapi bagaimana? Tapi dalam masa sekarang kita menggunakan GST untuk menampung hutang. Negara lain menggunakan GST itu sendiri seperti Sweden, Denmark, negara Skandinavia sendiri menggunakan GST untuk memberikan pendidikan yang cuma kepada rakyatnya. Untuk menggunakan GST itu untuk membangunkan pendidikan-pendidikan yang lain. Okay. Tapi mereka tidak ada pendapatan hasil mentah banyak seperti kita. Tapi pada masa yang akan datang, Malaysia juga tidak semestinya akan bergantung pada minyak dan gas semata-mata. Jadi pada masa yang akan datang juga, bukannya saya setuju GST dilaksanakan juga pada masa yang akan datang. Pada masa yang akan datang dalam keadaan ekonomi yang teruk sekarang, saya setuju GST dilaksanakan apabila